berilmu mengenai keselamatan cyber. Maka sebagai warga digital, kita harus fasih digital, iaitu bertingkah laku positif, beretika, berintegriti dan bertanggungjawab ke atas apa yang dilakukan di dalam talian. Menilai sesuatu informasi yang diterima dengan bijak sebelum berkongsi agar tindakan tersebut tidak memudaratkan. Jadilah warga digital yang berhemah demi kesejahteraan bersama. Sentiasa bijak, sentiasa selamat. Saya Datuk Colonel Mustafa bin Ahmad, Naib Presiden Kanan Cyber Security Malaysia, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Inspirasi, Inforia, Islami, semuanya linki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bersama saya Ahmad Nazri Muhammad Yusof dalam berita IKIM. Sejumlah 15,460 siswaza atau 42% daripada keseluruhan pencari pekerjaan di portal pencarian pekerjaan nasional My Future Jobs mengalami masalah ketidakpadanan setakat 14 Julai lepas. Menteri Sumber Manusia V. Sivakumar berkata masalah ketidakpadanan itu meliputi siswaza yang mendapat pekerjaan dalam bidang separuh mahir dan rendah serta bergaji RM2,000 ke bawah. Jurusurah Menteri berkenaan turut berkata pihak kementeriannya melihat perkara itu perlu tindakan intervensi lebih awal termasuk membimbing pelajar membuat pemilihan bidang pengajian yang akan diceburi pada peringkat institusi pengajian tinggi. Majlis memperingati negarawan Tun Dr. Ismail Al-Haj Tonggak Perpaduan Negara anjuran Kementerian Komunikasi dan Digital KKD sempena sambutan Bulan Kebangsaan di Dataran Merdeka Kuala Lumpur pada Rabu ini akan diserikan dengan pameran khas Wall of Memories bagi memaparkan kronologi kehidupan tokoh ulung itu. Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KKD Masura Ahmad Mustafa berkata pameran dengan kerjasama Jabatan Penerangan dan Arkib Negara itu akan memulihkan orang ramai melihat sendiri koleksi peribadi Tun Dr. Ismail. Sebanyak 28 kes buli membabitkan 51 pelajar sekolah dilaporkan di negeri Melaka dalam tempoh bulan Januari hingga Jun tahun ini. Pada sidang Dewan Undangan Negeri DUN di Kompleks Seri Negeri Air Keroh, Melaka, Esko Pendidikan, Pengajian Tinggi dan Hal Ehwal Agama Negeri, Datuk Rahmat Mariman berkata, daripada jumlah berkenaan, 16 kes adalah berdasarkan laporan pihak polis, melibatkan 9 kes di Melaka Tengah, 6 kes di Alor Gajah dan 1 kes di Jasin. Datuk Rahmat menyatakan perkara itu ketika menjawab soalan dikemukakan oleh Dr. Muhammad Alif Yusof, Perikatan Nasional PN Sungai Udang yang ingin tahu mengenai kes buli melibatkan pelajar sekolah di negeri Melaka dan bentuk hukuman yang dikenakan. Sekian sahaja berita IKIM untuk edisi 10 pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan teruskan kesetiaan anda bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Laporan berita tadi dari sumber bernama Kementerian Kesihatan Malaysia KKM menasihati orang ramai agar tidak terdedah kepada cuaca panas dalam tempoh yang lama bagi mengelak dari mengalami kelesuan haba di mana suhu badan mencecah 37 darjah Celsius hingga 40 darjah Celsius, jantung berdegup laju, pening atau sakit kepala, loya atau muntah, berpeluh, letih dan lemah. Juga mengelakkan daripada strok haba iaitu suhu badan melebihi 40 darjah Celsius, fungsi otak terjejas, percakapan tidak jelas, hilang fokus atau mengalami kekeliruan, koma, sawan dan tidak berpeluh. Segera dapatkan rawatan di fasiliti kesihatan jika tidak sihat. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital KKD. Kapsul Masa. Pada 6 Oktober 2010, asrama pelajar di Mesir telah dirasmikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Jamil K. bin Haji Baharom, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, merangkap pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan MAWIP. Asrama itu mula beroperasi pada bulan April 2009. Bangunan setinggi 9 tingkat tersebut dibeli daripada syarikat El Atal Group Brothers Ltd dengan kos sebanyak 7.37 juta ringgit, merangkumi pembelian bangunan, ubah suai, alat kelengkapan perabot dan elektrik.
Asrama tersebut bertujuan menyediakan kemudahan penginapan kepada para pelajar dari wilayah persekutuan yang melanjutkan pengajian di Mesir. Di samping itu, asrama berkenaan turut dilengkapi dengan kemudahan-kemudahan lain seperti surau, perpustakaan, kafe, pejabat pengurus asrama, rumah pengurus asrama, 2 unit villa dan 1 unit VIP suite. Petikan fakta ini disediakan oleh Seksyen Dokumentasi dan Penerbitan Arkib Negara Malaysia. Selami ilmu untuk kehidupan kita seharian bersama Syafiq Saleh di Aspirasi 10.1. IKIM, Inspirasi Euforia Islami. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Serahkan semua yang ku ada, hati, jiwa dan segala-galanya. Dengan namamu ku bernawaitu, dan padamu tempat ku mengadu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Sejiwa hilang mencari arah, kau bawa cahaya penuh harapan, membawa rahmat pada seluruh alam. Sungguh hati rindu untuk bertemu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, tiada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad pesuruh Allah. Satu ummah. Kalau dalam bahasa sekarang, satu bangsa lah. Betul. It's a nation. Berbicara bersama ahli panel yang mempunyai pengetahuan dalam bidang perundangan Islam di Malaysia. Tujuan kerajaan dalam Islam ialah untuk menegakkan Turut keadilan. membincangkan pemerhatian dan kajian berhubung undang-undang yang dilaksanakan. Dan sekretariat itu setelah tertubuhnya JAKIM, JAKIM lah dia yang buat menahan lidah, menahan tangan daripada mengeluarkan fitnah Dalam dan luar negara untuk dijadikan panduan kefahaman bersama. Ikuti rancangan syariah dan perundangan Selasa jam 10.15 pagi. Pastinya di IKIM, Inspirasi Euforia Islami. Kelas Bahasa Arab menggunakan modul antarabangsa digunakan di 1,500 institusi di seluruh dunia. Arabic for All menawarkan modul pengajian mudah dari asas ke peringkat tinggi. Boleh disesuaikan ikut kemampuan pelajar, guru, pembimbing yang berpengalaman dan berkelayakan. Harga yang sangat berpatutan. Arabic for All. Faham bahasa Arab, faham ibadah, faham Al-Quran. Hubungi 0362754070 atau layari telagabiru.com.my. Siti, kamu ni kejap solat, kejap tak. Jangan buat main-main, Siti. Sibuk, Mak. Masa terhad sikit. Manakah nak rehat untuk makan lagi? Nak cuci makeup sebelum solat lagi? Dah tahu masa tu terhad. Carilah sesuatu yang memudahkan. Kamu tengok sisa tu. Sempat aja dia nak bersih dan tanggalkan makeup sebelum wuduk. Dia pakai hot set kosmetik Nuraisa, Mak. Nuraisa kosmetik mesra wuduk tu. Habis tu, kenapa kamu tak pakai hot set kosmetik Nuraisa juga? Nuraisa kan kosmetik mesra wuduk. Hiburan mendidik jiwa. Hanya yang terbaik di IKIM. Inspirasi Euforia Islami. Right
Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada anda. Saya Syafiq Saleh membawakan pertemuan untuk Aspirasi 10.1 dan kita nak ajak anda untuk sama-sama dengarkan jadual rancangan kita di setiap pagi Selasa ini. Kita ada rancangan syariah dan perundangan sebab nak belajar lagi apa pemerhatian undang-undang, syariah dan boleh kita tambah lagi nilai pengetahuan kita dalam bidang ini. Okey, dan menerusi pertemuan kita pada kali ini, nak sama-sama dengarkan lagi perkongsian ilmu oleh yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM yang dah pun ada di talian kita nak mengalu-alukan kehadiran Doktor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Syafiq, abang? Baik seadanya Doktor. Macam mana di sana, semua okey kah? Alhamdulillah. Syukur. Pada kali ini kita dalam talian Doktor. Namun apa pun jua seronok. Sebab walau di mana saja berada, kita masih lagi boleh dapat berbincang kan, berkongsi lagi ilmu yang bermanfaat menerusi rancangan syariah dan perundangan ini. Okey. Dan pada kali ini Doktor, kita nak bincangkan berkaitan tajuk kupasan 90th Emeritus Profesor Ahmad Ibrahim Memorial Lecture oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar pada 24 Julai 2023 yang lalu. Jadi Doktor, jom kita nak mulakan. Mungkin Doktor boleh ceritakan sedikit latar belakang tentang almarhum Profesor Emeritus Ahmad Ibrahim yang dianggap sebagai the architect of Islamic law di Malaysia, Doktor. Jom kita mulakan. Silakan. Baik, terima kasih Syafiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar sekalian, alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi ajmain. Jadi seperti mana yang Syafiq memulakan kita punya perbincangan pada hari ini, syariah dan perundangan. Dan kali ini kita mengambil apa yang telah disyarahkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Ehwal Agama pada 24 Julai yang lalu. Kenapa saya saya teruja untuk membincangkan apa yang telah dikupaskan oleh YB Senator Datuk Naim, ialah kerana dia membicarakan tentang almarhum Profesor Ahmad Ibrahim. Dan sukacita saya nak berkongsi dengan para pendengar dan para penuntut sekalian. Di sini berlaku suatu, saya ingat, koinsiden secara mungkin tidak dirancang, tapi inilah yang telah ditetapkan Allah Subhanahu Wa Taala. Almarhum Prof Ahmad Ibrahim, sebagaimana yang disebut oleh Syafiq tadi, dianggap sebagai the architect of Islamic law di Malaysia. Dalam dunia moden Malaysia ini, dia merupakan seorang sarjana yang telah banyak mengkubal dan melahirkan undang-undang Islam di Malaysia untuk Malaysia pada hari ini. Kenapa pula saya kata dia satu benda yang begitu teruja? Kerana almarhum Prof. Ahmad Ibrahim adalah seorang guru perundangan yang menguasai kedua-dua bidang, iaitu bidang undang-undang sivil maupun bidang perundangan Islam. Dan Datuk Haji Naim ni adalah seorang anak murid bekas pelajar daripada almarhum Prof. Ahmad Ibrahim. Dan kedua-dua ni saya kata sangat penting kerana almarhum Prof. Ahmad Ibrahim merupakan seorang pensyarah, tokoh perundangan, kedua-dua bidang sebut tadi. Dan sekarang ni seperti mana kita tahu bahawa Datuk Setia Dr. Naim ni dia sekarang ni Menteri Agama. Tapi sebelum dia Menteri Agama, dia dah sebagai seorang Ketua Hakim Syar'i Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia. Jadi ada di sana satu titik pertemuan, iaitu yang mempunyai saya panggil seorang yang diberi amanah sebelum dia jadi menteri untuk melaksanakan perundangan Islam dalam sistem mahkamah syariah yang ada di Malaysia dengan bidang kuasa yang diberi. Dan hari ini
menjadi seorang menteri ehwal agama. Boleh saya ceritakan sedikit bahawa walaupun saya bukan seorang pelajar didikan Prof. Ahmad Ibrahim secara langsung, tapi merupakan seorang pelajar tidak langsung, banyak pengajaran yang diajar oleh Prof. Ahmad Ibrahim ni yang didapati oleh semua anak-anak murid secara langsung dan tidak langsung. Tapi sebelum saya pergi kepada perbincangan oleh Datuk Setia Naim, Dr. Naim berkenaan dengan syarahan pada minggu yang lalu itu, sukacita saya nak berkongsi dengan para pendengar dan penonton sekalian tentang sedikit latar belakang almarhum Prof. Ahmad Ibrahim ini. Seperti mana kita tahu, Prof. Ahmad Ibrahim, kalau saya boleh terus kepada Prof. Ahmad Ibrahim ni, seorang sarjana yang disegani. Siapa sahaja yang tak respect, tak menghormati Prof. Ahmad Ibrahim ni, baik pengamal undang-undang sivil, baik mereka yang mengamalkan undang-undang Islam. Jadi kalau kita tanya orang di Bar Council, kalau kita tanya mereka dalam bidang undang-undang sivil di mana-mana fakulti, bukan sahaja di Malaysia, bahkan di luar negara, siapa yang tak kenal Prof. Ahmad Ibrahim? Begitu juga bagi mereka yang berkecimpung dalam perundingan Islam, baik dalam negara maupun di luar negara, siapa yang tidak mengenali Prof. Ahmad Ibrahim? Beliau dianggap sebagai bapa undang-undang Malaysia seperti yang saya sebut sebelum ni, dan salah satu daripada peristiwa yang saya sangat-sangat nak berkongsi dengan para pendengar dan penonton sekalian ialah bagaimana beliau begitu bersemangat cintanya kepada undang-undang Islam ini semasa beliau menjadi penggembala semasa perbicaraan Nakrah yang pada masa itu dikatakan hendak dimurtadkan pada tahun 1950. Ini isunya ialah isu Natrah itu ataupun Ria Maria Hatok itu, apabila ibu bapanya telah meletakkan ataupun menyerahkan Natrah itu kepada Aminah sebagai ibu angkat, dan Aminah telah mengasuh Natrah ini dan akhirnya telah dibesarkan secara Islam. Dan mak bapak je maknanya tinggalkan begitulah, dan akhirnya sampai berkahwin dengan Masuk Adabi. Tetapi apabila berlakunya mak bapak itu ambil Natrah dan nak mengatakan bahawa perkahwinan itu tidak sah kerana tidak mengikut perundangan di Belanda pada masa itu, dia sudah seorang Islam dan dia berkahwin tanpa kebenaran daripada ibu bapaknya. Dalam hal ini, kita sudah tahu bagaimana almarhum Prof. Ahmad itu menjadi peguam bela yang menyaksikan bahawa pada masa itu, tahun 50, satu tanah Melayu telah ramai-ramai pergi ke Singapura untuk memberi sokongan kepada Prof. Ahmad Ibrahim kerana anak ini pada akhirnya, pada anggapan orang ramai pada masa itu, kalau kita tidak sama-sama berjuang untuk memberi sokongan moral kepada Prof. Ahmad Ibrahim sebagai peguam bela, kita akan melihat bahawa anak ini akan dikembalikan kepada ibu bapaknya mengikut undang-undang domisal, dan akhirnya perkahwinan itu tidak sah. Jadi apa yang dirisaukan oleh orang ramai yang memberi kepercayaan penuh kepada Prof. Ahmad Ibrahim, sebenarnya itulah yang terjadi secara realiti. Maka dalam hal ini kita melihat bahawa almarhum Prof. Ahmad Ibrahim kalah dalam kes ini dan Natrah telah diserah balik kepada ibu bapaknya dan perkahwinan dengan Masuk Adabi dianggap tidak sah. Jadi di sinilah saya ingat Prof. Ahmad Ibrahim sebagai seorang yang dididik sebagai very religious, seorang yang agak warak dalam keluarga, yang mahu bahawa undang-undang Islam ni dilaksanakan mengikut acuan yang sesuai, mengikut suasana masyarakat. Beliaulah kalau kita lihat dalam konteks selepas di Singapura, selepas beliau bersara, beliau ni bukan saja peguam bela pada kisah atas, selepas itu dia menjadi peguam negara di Singapura, dan selepas itu dia menjadi duta besar. Kalau tidak silap saya, sama ada di Mesir ataupun Saudi, saya kurang ingat, tapi di antara itulah duta besar sama ada di Mesir ataupun di Saudi. Selepas beliau bersara,
beliau berhijrah ke Kuala Lumpur. Di sinilah bermulanya saya rasa fasa kedua riwayat hidup Prof. Ahmad Ibrahim daripada Singapura ke Malaysia, dan di sinilah bermulanya apa yang saya panggil perundangan Islam yang dipopularkan oleh Ahmad Ibrahim, menjadi saya ingat orang ramai, pemerintah, para pelaksana undang-undang syariah begitu tertarik cara bagaimana Prof. Ahmad sebagai seorang yang mahir dalam undang-undang e-civil itu membawa pendekatan itu di Malaysia. Sedikit kalau kita boleh lihat pendidikan almarhum, beliau menerima pendidikan awal di Victoria Bridge School, Singapura dan Raffles Institution, dan seterusnya mendapat pendidikan di Raffles College, Singapura, dan beliau merupakan di antara satu-satunya yang mendapat anak orang Islam Melayu yang mendapat beasiswa Queen Scholarship pada tahun 1936 untuk belajar di London dalam jurusan undang-undang. Apa yang menjadi satu perbualan sehingga semasa saya di England pun menjadi perbualan dengan para profesor ialah beliau berjaya mendapat first class economics study post, tripos, one di University Cambridge, dan first class tripos 2 University of Cambridge. So tripos 1 pun dapat first class, tripos 2 pun dapat first class di University of Cambridge, dan George Long Prize untuk Roman Law, Certificate of Honour dan BAL Final Middle Temple London. Merupakan satu-satunya calon peguam ketika itu yang mengambil peperiksaan di Singapura, sedangkan calon-calon lain menduduki peperiksaan tersebut di London. Jadi saya dipahamkan skrip jawapan beliau yang beliau almarhum mendapat first class itu dipamerkan di University Cambridge. Begitu maknanya luar biasa pencapaian akademik almarhum Prof. Ahmad. Seterusnya almarhum Prof. Ahmad mendapat MA pada tahun 65 di Cambridge, dan pada 5 Jun 1965 dianugerahkan ijazah Doktor Kehormat dari iaitu Doktor Kehormat Undang-Undang LLD dari Universiti Nasional Singapura. Seperti mana yang saya sebut, kejayaan mula-mula bermula di Singapura, kemudian beliau berpindah ke Kuala Lumpur, dan di sinilah saya katakan penghijrahan beliau mengambil masih lagi minggu kedua, dan dalam bulan Muharram ini kita melihat bahawa beliau telah menjadi dekan pertama yang juga yang mengasaskan Fakulti Undang-Undang pertama di Malaysia di Universiti Malaya pada tahun 1972. Dan di antara lulusan-lulusan fakulti yang kita semua tahulah ramai mereka ini, almarhumah Datuk Dr. Mimi Kamariah Abdul Majid, Pak Wan Cik Marikan, dan ramai lagi para graduan undang-undang di Universiti Malaya ini merupakan anak-anak murid mereka. Tapi apa yang saya nak berkongsi dengan para pendengar dan penuntut sekalian, beliau dipinang oleh Universiti Islam Antarabangsa pada masa penubuhan awal, yang makna apabila kerajaan bercadang untuk menubuhkan Universiti Islam Antarabangsa, kalau tidak silap saya pada tahun 1983, beliau dijemput untuk sama-sama menjadi pengasas penubuhan Universiti Islam Antarabangsa pada masa itu di Petaling Jaya, dan hanya ada 2 fakulti sahaja yang awalnya tertubuh, iaitu kuliah undang-undang dan kuliah ekonomi. Dan almarhum merupakan syekh kuliah yang pertama lah, kuliah undang-undang di Universiti Islam Antarabangsa. So semasa syekh kuliah yang pernah jadi dekan, pernah menjadi timbalan rektor di Universiti Islam Antarabangsa, apa yang almarhum cuba perkenalkan ialah menggabungkan pengajian undang-undang sivil dan undang-undang Islam kepada semua pelajar di kuliah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa. Jadi bagi mereka yang belajar di Universiti Islam Antarabangsa ni amat bertuah, kerana mereka akan menguasai kedua-dua bidang, undang-undang sivil dan juga undang-undang Islam. Bagi mereka yang mempunyai latar belakang penguasaan bahasa Arab, setelah mendapat LLB 3 tahun, boleh tambah lagi setahun
dibagi LLB Syariah untuk mengesuai apa dipanggil sebagai pengajian syariah dalam konteks undang-undang tersebut. Dan semasa almarhum di kuliah undang-undang jugalah, beliau atau almarhum memperkenalkan apa dipanggil sebagai diploma lanjutan sama ada untuk kehakiman dan juga untuk kepeguaman. Dalam hal ini lengkaplah dalam aspek pengajian di universiti. Bahkan saya dipahamkan bukan sahaja almarhum merupakan pengajar di Universiti Islam. Semasa itu dia sudah menjadi pengajar Universiti Islam Antarabangsa, tapi masih lagi menjadi pensyarah jemputan di Universiti Malaya. Saya masih ingat lagi senior saya di Akademi Islam pada masa tersebut, Akademi Islam di Universiti Malaya. Jadi subjek-subjek law, subjek-subjek mengenai undang-undang keluarga, subjek-subjek mengenai perlembagaan diajar oleh almarhum. Mereka ni bertuah kerana mendapat seorang profesor ternama dalam hal ini. Banyaklah dalam aspek penulisan, siapa tidak membaca buku Prof. Ahmad. Kalau mereka menulis tentang undang-undang Islam di Malaysia, menceritakan tentang konflik undang-undang di Malaysia, menceritakan apa sahaja bab berkaitan dengan undang-undang sivil dan juga undang Islam, kalau tidak ada rujukan itu Ahmad Ibrahim ataupun Ahmad Muhammad Ibrahim, maka itu satu tulisan yang kata tidak cukup syarat kerana tidak merujuk kepada seorang pakar yang begitu, saya ingat tidak boleh tolok bandingnya. Dan oleh kerana pribadi beliau yang begitu tawaduk, diceritakan macam-macam, bahkan di IKIM kita pernah menerbitkan beberapa buku berkenaan dengan Ahmad Ibrahim, Syakhsiah Permata dan sebagainya itu, menceritakan tentang begitu tawaduknya Prof. Ahmad Ibrahim. Dan alhamdulillah IKIM sekali lagi di bawah kepimpinan saya, kita akan menerbitkan versi baru buku Ahmad Ibrahim ini, dan insya-Allah kita akan usaha untuk penerbitannya pada tahun hadapan 2024. Akhir sekali apa yang saya boleh ringkaskan, Syafiq, kalau nak cerita latar belakang Prof. Ahmad Ibrahim ni panjang lebar, hours lah, berjam. Kerana jasa almarhum yang begitu luas kepada umat Islam di Malaysia terutamanya, beliau mendapat banyaklah pingat, dan almarhum pernah menjadi tokoh Ma'al Hijrah dan pingat ke Abdul Razak, tokoh Ma'al Hijrah tahun 89, pingat ke Abdul Razak pada 1992. Dan selepas kewafatan almarhum, so kuliah undang-undang Universiti Islam Antarabangsa itu dinamakan sebagai Kuliah Ahmad Ibrahim, Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, ataupun dipanggil Ahmad Ibrahim Kuliah of Laws. Di Universiti Malaya dinamakan library-nya tu di bawah nama Ahmad Ibrahim. Dan saya kira sumbangan almarhum dalam aspek undangan di Malaysia tidak ada tolak bandingnya. Sampai hari ini orang masih lagi merujuk kepada tulisan dan juga syarahan beliau. Masya Allah, itu dia kan satu persatu bila kita kenal dengan tokoh hebat ini kan, Doktor. Saya kira memang tidak akan habis sekiranya kita sentiasa lagi terokai, sentiasa lagi dapatkan peribadi yang terbaik daripada Profesor Ahmad Ibrahim ini. Kita nak dapatkan lagi lepas ni apa pula intipati syarahan yang disampaikan oleh Yang Amat, Yang Berhormat Menteri kita, yang nak tahu juga apa penyampaian mesejnya di situ. InsyaAllah lepas ni kita akan sama-sama dengarkan. Okey, kita nak berehat seketika. Dr. Kekal juga dekat talian. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan rakan-rakan pendengar, kalau ada soalan pertanyaan boleh saja hantarkan ke talian WhatsApp konti 01129004 maupun letakkan di ruangan komen di platform media sosial Radio IKIM. Kita nak berehat seketika. Jangan ke mana-mana, kekal bersama Radio IKIM. Radio IKIM membawa kepada anda lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia.
anda lagu nasyid yang mengusik jiwa. Inspirasi Inforia Islami. Masjid Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid Sri Sendayan merupakan sebuah masjid yang terletak di Bandar Sri Sendayan, Negeri Sembilan. Masjid ini merupakan antara masjid indah di Malaysia dan sering menerima lawatan pengunjung serta pelancong. Mula dibina pada tahun 2015 dan dirasmikan pada 20 September 2019. Masjid ini mampu menampung sehingga 5,000 jemaah pada satu-satu masa. Masjid Sri Sendayan terletak di kawasan berkeluasan 4.5 hektar dan mempunyai 3 dewan solat, iaitu Dewan Solat Utama yang mampu memuatkan seramai 3,000 jemaah. Dewan Solat kedua 800 jemaah dan Dewan Solat Wanita 800 jemaah. Masjid ini turut dilengkapi dengan bilik kuliah, perpustakaan, Dewan Serbaguna, bilik pengurusan jenazah, bangunan pentadbiran, Dewan Makan, 6 unit rumah sebagai kediaman petugas masjid. Kebanyakan seni bina dalaman masjid ini ditempah khas, termasuk ukiran kayu pada dinding di Dewan Solat, penggunaan saduran berwarna emas, tulisan khat serta penggunaan bongkah jubin sebagai dinding berhampiran mimbar. Seni dalaman masjid ini menggabungkan elemen dari Mesir, Turki, Dubai, Maghribi dan China. Keunikan hasil seni bina masjid ini membuatkan ia menerima beberapa gelaran daripada orang ramai, termasuk Taj Mahal, Masjid Nabawi dan Masjid Kerajaan Uthmaniyah. Masjid ini mempunyai sebuah kubah utama dan 3 kubah kecil di bahagian laluan hadapan. Selain itu, terdapat juga 2 menara di bahagian hadapan masjid. Masjid ini diwakafkan oleh tokoh perbankan Tan Sri Abdul Rashid Hussein yang merupakan masjid kedua diwakafkan olehnya selepas Masjid Hussein atau lebih dikenali sebagai Masjid Putih di Seremban II yang dibina pada tahun 2012. Rawatan pengisian peminggu, inspirasi Inforia Islam, semuanya di IKIM. Kembali bersama IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah kita masih lagi berada di Aspirasi 10.1. Terima kasih kepada anda yang terus ikuti bual bicara kita di setiap platform media sosial di seluruh frekuensi Radio IKIM di seluruh Malaysia dan terus dengar dengan tekun untuk nak sama-sama hayati lagi perbincangan ilmu menerusi rancangan syariah dan perundangan. Kita sedang bersama-sama dengan tetamu kita iaitu yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, merupakan Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Bincang-bincang kita berkaitan tajuk yang sangat dekat dan rapat untuk kita nak faham lagi dengan intipati bidang undang-undang di negara kita ni. Seorang tokoh hebat iaitu kita sama-sama dengarkan kupasan Nantius Emeritus Profesor Ahmad Ibrahim Memorial Lecturer oleh yang berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar yang telah pun dibawakan pada 24 Julai 2023 yang lalu. Jadi Doktor, kita nak dengarkan sedikit secara ringkas apa intipati syarahan oleh YB Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim. Silakan. Okey, terima kasih Syafiq, para pendengar dan penuntut sekalian. Kalau kita mendengar dan Alhamdulillah kebetulan saya dapat hadir pada syarahan Memorial Lecture Ahmad Ibrahim oleh YB Datuk Naim ini. Isu-isu kritikal yang dibincangkan. Tapi sebelum tu saya nak sikitlah sebelum saya bincang apa yang dikupaskan oleh Datuk Naim ni. Sebenarnya ada sedikit persamaan bagi saya, persamaan dalam aspek latar belakang itu. Kalau almarhum Prof. Ahmad Ibrahim itu dia bermula sebagai peguam bela, peguam cara, kemudian dia adalah peguam negara, kemudian dia berhijrah ke Kuala Lumpur, dia menjadi seorang ahli akademik. Datuk Naim dia bermula dengan ahli akademik, kemudian barulah dia masuk dalam bidang kehakiman. Jadi bagi saya ada sedikit persamaan. Tapi apa yang saya nak kongsi di sini yang diungkap oleh Datuk Naim apabila almarhum Prof. Ahmad mengucup dahi, Datuk Naim kata berkhidmatlah
di kehakiman syariah ni kerana negara memerlukan. Sebagai seorang yang mempunyai latar belakang akademik yang tinggi, almarhum Muhammad sudah nampak apa tu dia panggil cahaya di ujung terowong itu, like at the end of the tunnel tu, dan sudah dapat apa yang akan dilalui oleh Datuk Naim dalam kerjanya sebagai seorang hakim dalam hal ini, daripada hakim Mahkamah Rendah Syariah kepada Mahkamah Tinggi, kepada Ketua Hakim Syariah di Selangor, kemudian hakim di Mahkamah Rayuan JKSM, dan akhirnya sebagai Ketua Hakim Syariah di JKSM. Jadi itu kalau saya boleh cerita sedikitlah pada para pendengar dan para penonton dalam aspek itu. Tapi apa yang dibincangkan oleh Datuk Naim iaitu berkenaan dengan isu kritikal yang dihadapi oleh Mahkamah Syariah. Ini saya ingat daripada zaman Prof. Ahmad sampai kini, perkara ini sentiasa dibincangkan dan ia melihat kepada aspek perlembagaan persekutuan. Kita tak boleh lari kerana perlembagaan persekutuan lah yang memberi bidang kuasa di bawah jadual ke-9 senarai 2 senarai negeri. Ini bidang kuasa yang diberi pada Mahkamah Syariah dalam ehwal kekeluargaan, perkahwinan, perceraian, nafkah dan sebagainya. Kalau ada pun bidang kuasa jenayah hanya menyentuh berkenaan dengan against the precept of the religion ataupun against the precept of Islam, di mana Mahkamah Syariah diberi bidang kuasa mengadili kes tersebut, dan undang-undang yang diberi itu adalah tertakluk kepada bidang kuasa negeri dalam hal ehwal berkenaan dengan bidang kuasa jenayah dalam hal berkaitan. Begitu juga dengan seperti yang saya sebut tadi, perlembagaan persekutuan, Mahkamah Syariah dan juga undang-undang syariah seperti mana yang diberi di bawah jadual 9 senarai 2 senarai negeri. Kemudian isu bidang kuasa Badan Perundangan Federal, iaitu Persekutuan dan Negeri. Ini penting kerana kita mempunyai banyak ataupun beberapa kes yang melibatkan ini dia kata ini bidang kuasa di bawah negeri, ini di bawah bidang kuasa persekutuan. Ini yang dikupaskan. Nanti kalau ada masa kita akan pergi secara mungkin satu persatu, tapi saya kira mungkin saya hanya dapat ceritakan sebahagian dengan masa yang terhad. Syarahan memorial lecture Datuk Naim juga menyentuh perkara-perkara kritikal mengenai dengan matrimonial, undang-undang matrimonial yang menekankan apa yang dipanggil di mana undang-undang yang sedia ada mestilah dilihat bagi melaksanakan keadilan kepada pihak-pihak yang terlibat, dan melihat sama ada keadilan itu tercapai ataupun tidak tercapai. Kerana itu sesuatu undang-undang, kalau namanya pun undang-undang Islam, namakan sebagai undang-undang keluarga Islam ataupun apa nama saja, dia hendaklah dipastikan dia telah sampai kepada menampakkan dia telah melaksanakan keadilan. Dalam masa yang sama juga, bagaimana Malaysia ni dalam konteks negara yang ditinggalkan oleh British, yang kita mewarisi undang-undang Inggeris itu. Kita semua tahu dalam platform yang lain saya telah banyak kali bercerita. British ni dia memperkenalkan undang-undang Inggeris ni secara halus, pelan-pelan. Akhirnya daripada dia bermulanya, kalau secara tidak langsung itu, kalau kita tengok adanya piagam keadilan pertama, kedua, ketiga, dan adanya perjanjian Pangkor sehinggalah 1996 apabila kita ada Civil Law Act 1956 itu, maka sempurnalah undang-undang Inggeris itu diperkenalkan di Malaysia. Dan sekiranya berlaku lakuna, maknanya tidak ada peruntukan undang-undang Inggeris ataupun peruntukan undang-undang yang kita warisi dari Inggeris itu, maka dalam Civil Law Act 1956 ni, dia memberi kuasa kepada mahkamah untuk merujuk kepada common law. So di sini kita lihat bahawa perbincangan common law itu merujuk kepada common law Inggeris. Sedangkan kita ni sudah merdeka dah, 65 tahun merdeka,
dan kita masih lagi merujuk kepada undang-undang Inggeris, sepatutnya kita merujuk dah adat resam kita. Dalam hal ini Datuk Naim, saya ingat menyuarakan lagi sekali beberapa pandangan yang telah diutarakan oleh Almarhum Prof Ahmad dan juga penulis-penulis dan juga penceramah-penceramah dan pemberi pencerahan yang sebelum ini, iaitu kita mestilah mengangkat apa dipanggil sebagai Malaysian Common Law, iaitu undang-undang common alam Malaysia yang kita tidak perlu merujuk. Dalam hal ini kita sehingga hari ini kita belum ada lagi. Suatu masa dahulu saya ingat dalam 15 tahun, 20 tahun yang lalu, in fact masa saya sebagai seorang pelajar di universiti lagi, kita mendengar ungkapan itu ke arah common law Malaysia. Tapi sampai hari ini kita belum sampai ke tahap adanya pindaan terhadap akta tersebut dan kita masih lagi merujuk. Jadi hal ini ialah Mahkamah Sivil lah. Mereka terpaksa merujuk kepada common law di England seperti mana yang terpakai di England. Jadi kita perlu dalam hal ini seperti mana yang diutarakan oleh Datuk Naim, kita perlu keluar daripada minda penjajah yang telah menguasai kita dalam aspek perundangan. Kerana itu apabila kita melihat secara halus apa yang diberi didikan oleh Almarhum Prof Ahmad Irilah untuk melahirkan graduan undang-undang yang memahami latar belakang negara ini, sejarah undang-undang di negara ini, sejarah adat resam yang ada dalam negara ini sejak turun-temurun, barulah kita dapat menghayati dan kita dapat melaksanakan. Kalau dia sebagai seorang peguam, dia menggunakan hujah-hujah itu dalam kepeguaman mereka. Kalau dia seorang hakim, dia merujuk kepada latar belakang sejarah Malaysia, tanah Melayu, untuk dia menjatuhkan hukuman ataupun kehakiman tersebut. Dia hanya merujuk secara literal apa yang tertulis. Kerana itu saya masih ingat almarhum Raja Azan ataupun Sultan Azam pada masa itu ada kes yang diputuskan. Dia kata kita kena melihat kepada perspektif undang-undang ni yang lebih makro, yang lebih komprehensif, rather hanya melihat kepada peruntukan tertentu sahaja apabila kita nak melaksanakan ataupun menjatuhkan hukuman. Jadi Syafiq, apabila kita membicarakan tentang apa yang dikupaskan oleh Datuk Naim dalam syarahan ini, saya kira penekanan ialah menggabungkan perundangan Islam dan perundangan sivil itu. Dan kalau dalam bidang perundangan itu yang diberi kuasa pada Mahkamah Syariah, maka bidang kuasa itu hendaklah diberi pada Mahkamah Syariah. Dalam aspek perundangan sivil, menurut perspektif Prof Ahmad Ibrahim dalam pembacaan saya, ia lebih mengambil pendekatan harmonisasi. Itu kalau ada berlakunya pertumbungan antara undang-undang sivil dan undang-undang Islam, pendekatan harmonisasi itu amat penting bagi kita sebagai sebuah negara yang mengamalkan dua sistem, iaitu dui sistem undang-undang Islam dan undang-undang sivil, dapat kita mendapat satu titik pertemuan. Itu Syafiq. Baik, itu dia jelas bagaimana apa yang dilaksanakan, metodologinya, kaedahnya, prosedurnya yang juga diberikan hasil didikan oleh Profesor Ahmad Ibrahim. Kita harapkan kalau pelajar undang-undang tidak mengenali Profesor Ahmad Ibrahim ni, saya kira memang tidak akan lengkap kan untuk sama-sama kita dapatkan lagi panduan dari beliau. Baik, Doktor, kita nak berehat sekali lagi dan selepas ni kita nak tahu lagi ada isu pertindihan seperti apa yang Doktor sebutkan, iaitu bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dan kesannya kepada perundangan Islam di Malaysia. Nanti kita nak kupaskan sedikit, Doktor, bagaimana isu ini diketengahkan, juga diberikan penyelesaian yang terbaik. InsyaAllah kita akan bincang selepas ni. Okey, kita berehat seketika. Untuk anda jangan ke mana-mana, kekal bersama IKIM dan teruskan berada di platform media sosial, like, komen, share banyak-banyak tu. Okey, untuk dapatkan lagi manfaatnya. Okey, kita berehat seketika, kembali selepas ni, kekal di Radio IKIM. Undi lagu-lagu kegemaran anda dan artis-artis kesayangan anda menerusi Carta Ekspresi.
Khamis. Di www.pk.my/Carta Ekspresi. Sebutlah Allah, sebutlah Ar-Rahman. Mana saja yang kamu sebut, asalkan nama yang baik, semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Satu zikir yang cukup besar, satu zikir yang merangkumi semua yang ada di dalam seluruh alam semesta ini, terkandung dalam La ilaha illallah. Sebab itu kita sentiasa sebut berdasarkan hadis Nabi, afdalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Daripada Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Ya Allah, berikanlah kepada diriku ketakwaan dan bersihkanlah ia. Engkaulah sebaik-baik yang menyucikannya. Engkaulah juga pemerintahnya dan penghulunya. Hadis riwayat Muslim. Kerja. Jika hanya ditenung, takkan selesai. Sebaliknya, buatlah satu persatu sehingga selesai. Jangan terlalu memikirkan bila kerja itu akan siap. Buat saja kerja itu sehingga tanpa sedar anda telah pun selesai menguruskannya. Pesanan khidmat awam ini disampaikan oleh saya, Siti Rohani Surani, untuk Radio IKIM Inspirasi Inforia Islami. Kembali bersama IKIM Inspirasi Inforia Islami. Syukur Alhamdulillah, saya Syafiq masih lagi temankan anda menerusi Aspirasi 10.1 dan kita berada di rancangan Syariah dan Perundangan. Masih lagi mendengarkan perkongsian ilmu oleh yang berbahagia Profesor Madya Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Bincang-bincang kita berkaitan kupasan 90th Emeritus Profesor Ahmad Ibrahim Memorial Lecture oleh Yang Berhormat Senator Datuk Setia Dr. Haji Muhammad Naim Haji Mokhtar yang disampaikan pada 24 Julai 2023 yang lalu. Okey, tadi kita ada sentuh Doktor berkaitan dengan isu pertindihan bidang kuasa antara Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil dan kesannya kepada perundangan Islam di Malaysia. Mungkin Doktor boleh kupaskan sedikit isu ini, Doktor. Bagaimana? Okey, terima kasih Syafiq. Dengan baki masa yang agak suntuk, saya tak boleh nak pergi bincang lebih panjang. Ya. Tapi apa yang saya boleh katakan di sini bahawa seperti mana di awal saya sebut bahawa bidang kuasa perundangan Islam dan juga kuasa yang lebih dalam Mahkamah Syariah itu telah ada dalam perlembagaan di bawah Jadual 9. Tapi apa yang berlaku ialah dalam kes-kes kalau kita melihat sebelumnya adanya pindaan terhadap perkara 1211A Perlembagaan Persekutuan, kita nampak bahawa Mahkamah Sivil ini didatangi oleh pihak-pihak tertentu untuk menyelesaikan perkara yang telah diputuskan oleh Mahkamah Syariah. Bagi mereka sudah tidak puas hati, mereka tu mungkin bawa ada kes di Mahkamah Syariah dan mereka tidak puas hati terhadap keputusan kes itu di Mahkamah Syariah, dia pergi bawa pula ke Mahkamah Sivil dan akhirnya Mahkamah Sivil memutuskan kes baliknya. Ini dapat kita lihat contoh di antaranya ialah kes Meriam lawan Arif. Ini dikongsi oleh Datuk Naim, di mana keputusan telah dibuat oleh Mahkamah Kadi dan telah dipusetujui oleh kedua-dua pihak, suami isteri terhadap hak penjagaan anak perempuan yang berumur 8 tahun dan anak lelaki yang berumur 3 tahun yang diserahkan kepada bapa mereka. So Mahkamah Kadi dah buat keputusan, maka ni anak ini iaitu anak perempuan 8 tahun dan anak lelaki 3 tahun diserah pada bapa mereka kerana apa?
kerana maknya telah berkahwin lain. Bila mak dia berkahwin lain, dah ada suami baru, so di sini ada dia punya perkiraan bahawa hak penjagaan sepenuhnya tidak lagi diberi kepada mak. Dan ini merujuk kepada Seksyen 45/6 Enakmen Pentadbiran Undang-Undang Islam Selangor 1952. Tapi oleh kerana keputusan ini tidak dipersetujui oleh ibu, maka dia bawalah kes ini ke Mahkamah Sivil. Dan kita lihat bahawa Mahkamah Sivil telah mengenepikan keputusan yang telah dibuat oleh Mahkamah Kadi pada masa itu. Dan justru itu kita melihat bahawa apa yang telah berlaku dalam kes ini ialah anak itu seorang diberi kepada bapa dan seorang diberi kepada mak mengikut apa yang dikenali sebagai The Guardianship of Infants Act 1961. Ini tidak merujuk kepada enactment Undang-Undang Keluarga Islam 1952 di Selangor. Ini sebagai contoh yang berlaku. Begitu juga kalau kita melihat dalam kes umpamanya Robert versus Umi Kasum berkenaan dengan harta sepencarian. Jadi harta sepencarian sebelum adanya pindaan perlembagaan 121(1)A pada 1988 ni, pihak-pihak yang bertikai ini yang setelah bercerai, mereka ini akan pergi ke Mahkamah Sivil untuk mendapatkan hak harta sepencarian. Walaupun harta sepencarian itu secara undang-undangnya telah dianggap sebagai undang-undang Islam, walaupun dia berasal daripada adat berpatih, maknanya ada sebahagian diberi kepada isteri, walaupun isteri itu tidak dia bekerja ataupun menyumbang secara langsung terhadap apa yang didapati oleh suami. Umpamanya suami seorang yang bekerja, isteri seorang suri rumah, tapi di bawah harta sepencarian isteri mendapat sejumlah ada sehingga 1/3, ada yang sampai separuh mengikut ketetapan ketetapan oleh hakim. Dan saya ingat Prof. Datuk Zariah ada membincangkan perkara ini pada minggu yang lalu. Begitu juga saya melihat kepada kes umpamanya kes Ainan Mahmud lawan Syed Abu Bakar, memutuskan dia bawa ke Mahkamah Sivil apabila seseorang anak itu yang lahir 4 bulan selepas perkahwinan pun dianggap sebagai anak yang sah, hanya merujuk kepada Seksyen 112 Akta Keterangan 1950. Dan banyaklah lagi kes-kes ini yang dibincangkan. Maknanya Mahkamah Sivil mengenepikan perundangan Islam, mengenepikan keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Kadi ataupun Mahkamah Syariah. Kerana itu apabila pindaan dibuat pada 1988, perkara 121 yang memasukkan 1A itu ialah bertujuan untuk menyelesaikan konflik, iaitu Mahkamah Tinggi, iaitu Mahkamah Tinggi Sivil tidak boleh ataupun tidak mempunyai bidang kuasa terhadap Mahkamah Syariah dalam bidang kuasa yang diberi. So dalam umpamanya nikah, kahwin, cerai, hadanah, ini semua patutnya Mahkamah Sivil tidak ada boleh campur tangan, dan ini dah diberi bidang kuasa sepenuhnya kepada Mahkamah Syariah. Jadi kita lihat selepas pindaan itu pada tahun 1990, kita tengok kes Muhammad Habibullah, bermula di situlah kita nampak adanya pendekatan hakim-hakim Mahkamah Sivil ni kata kami tidak ada bidang kuasa, ini absolute jurisdiction given to the Sharia courts. Tapi kalau kita tengok selepas itu ada perbincangan sama ada setuju ataupun tidak setuju melihat kepada perspektif tafsiran hakim tersebut. Dan kita melihat bahawa ada pelbagai kes melihat bahawa sebelum kita nak menentukan bahawa sama ada Mahkamah Sivil ini mempunyai bidang kuasa ataupun Mahkamah Syariah mempunyai bidang kuasa, kita tengok sama ada peruntukan itu wujud ataupun tidak wujud. Umpamanya dalam kes murtad, umpamanya ada tak
di negeri tersebut mempunyai peruntukan berkenaan dengan murtad. Kalau negeri itu tak ada, maka itu bidang kuasa Mahkamah Sivil. Walaupun ia berkaitan dengan keluar Islam. Sebab kalau ikutnya masuk Islam di bawah bidang kuasa Undang-Undang Islam. Jadi keluar Islam kenapa pula pergi Mahkamah Sivil? Tapi ada juga pendekatan oleh Mahkamah Sivil. Dia kata tak perlu adanya peruntukan secara jelas. Tersirat pun cukup bahawa kalau ini masuk Islam itu di bawah Undang-Undang Islam, maka keluar Islam pun di bawah Undang-Undang Islam, maka pergilah kepada Mahkamah Syariah. Jadi kalau kita melihat kepada kes-kes yang dibincangkan, saya melihat dengan perkembangan semasa, adanya kes Indira Gandhi yang kita telah lalui, di mana walaupun kita mengetahui bahawa ada di sana usaha-usaha untuk menggunakan apa dipanggil basic structure doctrine, basic structure ni, basic structure doctrine ini untuk mengenepikan bidang kuasa Mahkamah Syariah, kerana sepatutnya ia merujuk kepada perlembagaan. Tapi hakim-hakim di Mahkamah Sivil, terutama sekali kita cakap di sini dengan with due respect, dengan hormat kepada hakim-hakim itu, mereka mengatakan bahawa yang akan menginterpretkan siapa menjadi bidang kuasa, yang akan melihat kepada perspektif persoalan undang-undang itu ialah pihak kehakiman, iaitu hakim di Mahkamah Sivil, bukannya konstitusi itu sendiri. Jadi dengan adanya kes Iki Putra yang melihat bahawa Badan Perundangan tidak mempunyai kuasa dalam bab-bab kesalahan jenayah syariah dalam hal ini, dan Iki Putra dia menyentuh tentang kesalahan luar tabii. Dia kata undang-undang jenayah syariah Selangor adalah tidak sah, berlawanan dengan perlembagaan, kerana perlembagaan tidak memberi kuasa kepada Dewan Undangan Negeri menjatuhkan hukuman ke atas seks luar tabii, kerana ini sudah ada di bawah kanun kesesatan, dan ini di bawah federalis ataupun dipanggil jadual 9 di bawah senarai pertama, iaitu senarai persekutuan. Jadi isu ni, Syafiq, ada yang singkat ini, saya boleh simpulkan bahawa isu bidang kuasa ni tidak dapat kita selesaikan buat masa ini dengan kes-kes terbaru. Tapi apa yang kita boleh simpulkan ialah banyak lagi intipati yang dibincangkan oleh Datuk Setia Dr. Naim dalam syarahan ini. Tapi bagi saya, apa yang dikatakan oleh beliau, iaitu dalam kita melaksanakan sesuatu hukuman, kita mestilah melihat bahawa hukuman itu mestilah bersifat adil. Kita tidak melihat bahawa siapa yang menjatuhkan hukuman tersebut. Satu perkara yang pokok yang saya teringat semasa di hujung syarahan beliau ialah bagaimana beliau mencadangkan bahawa oleh kerana kita ada dua entiti bidang kuasa, Undang-Undang Islam, Undang-Undang Sivil, Mahkamah Sivil, Mahkamah Syariah, dan ada pihak-pihak yang berlainan agama apabila datang ke mahkamah, sama ada Mahkamah Syariah, Mahkamah Sivil, umpamanya kalau Mahkamah Syariah hanya orang Islam sahaja, kalau Mahkamah Sivil melibatkan orang Islam dan bukan Islam, tapi dalam isu unilateral conversion, iaitu penukaran agama oleh satu pihak, ianya tidak dapat diselesaikan oleh mana-mana pihak kerana bidang kuasa ini kedua-duanya berbeza. Jadi ada dicadangkan dalam hal ehwal keluarga, dicadangkan oleh Datuk Setia Dr. Naim, mungkin kita perlu wujudkan satu mahkamah keluarga yang boleh mendengar kes-kes ini untuk orang Islam dan bukan Islam. Dan saya pernah bercakap dalam platform yang sebelum-sebelum ini, kita boleh adakan hakim-hakim itu, hakim-hakim syariah dan hakim-hakim sivil itu duduk di dalam mahkamah keluarga. Jadi kami berharap, saya, kawan-kawan pengamal undang-undang berharap sebagai seorang menteri, mungkin beliau boleh mencadangkan kepada pihak berkuasa, kita adakan satu mahkamah, iaitu mahkamah keluarga bagi mengadili kes-kes
berkenaan dengan keluarga. Itu saja dulu, Syafiq. Baik, Masya Allah. Doktor, kalau kita lihat di situ memang jelas dan juga lebih nyata apabila dapat kita faham sebenarnya apa yang diperkenalkan oleh Profesor Ahmad Ibrahim dan juga situasi doktor sediakan kepada kita tadi. Kes-kesnya mengikut teknikal dan juga akademiknya ada di situ dan kita faham keseluruhan undang-undang yang mana terdapat di Malaysia ini. Terima kasih doktor atas perkongsian ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi untuk perkongsian kita yang akan datang. Doktor, semoga dipermudahkan segala urusan di sana, laksanakan apa sahaja tugas